Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah rahmat kurnianya dapat sama-sama kita terus berada untuk memeriahkan, mengimarahkan ilmu secara maya, yang mana kita sama-sama untuk menelusuri orang kata apa, pendekatan baharu dalam mengaji. Jadi pada hari ini Ustaz mengalu-ngalukan keberadaan bersama dengan Ustaz dengan abang-abang kakak-kakak tingkatan 2 kita yang semangat untuk meneruskan pengajian. Okey, baik, abang semua sihat? InsyaAllah sihat, no? Kita akan terus pengajian kita pada hari ini dengan sama-sama kita tengok pada pelajaran seterusnya, iaitu pelajaran 7, tajuk Kesantunan Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah ready? Dah bersedia? Jom sama-sama kita mulakan untuk yang pertama, yang mana kita akan mulakan dengan seperti biasa, duduk kita dalam keadaan tertib dan tenang, keadaan yang paling selesa untuk kita dapatkan ilmu, dan jom kita mulakan dengan Al-Fatihah dan juga selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, seterusnya kita doa, insya-Allah moga terang hati kita, mudah untuk kita mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran kita, pen, pensel, kertas, buku teks, buku nota, buku rujukan, semua ada berhadapan dengan kita, dan jom ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus untuk pembelajaran pada hari ini bidang Al-Quran, buku teks muka surat 39 hingga 43. Dah buka? Dah ready? Dah bersedia? Okey, jom kita sama-sama belajar pelajaran 7, Kesantunan Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak tingkatan 2. Alright, jom kita pergi dulu. Yang pertama itu bacaan Al-Quran, yang mana kita nak sama-sama tengok apakah perkara ataupun apakah contoh yang boleh kita jadikan Nabi SAW sebagai tauladan untuk kita membawa dakwah kepada orang di sekeliling kita. Kita follow Nabi, kita ikut Nabi berdasarkan surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159. Okey, dah ready, dah bersedia? Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Itulah surah Ali Imran ayat 159. Okey. Alright, kita pergi kepada potongan ayat dan maksudnya. Kita tengok satu persatu apakah potongan ayat yang berkaitan dan juga maksudnya. Okay, kita pergi dulu yang pertama. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, iaitu huruf yang ya, waw, mim, nun. Ada berapa? 4. Iaitu hukumnya apa? Idgham ma'al ghunnah. Maknanya bacaan dia dengung. 2 harakat. Rahmatim, rahmatim. Wah. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat, fabima rahmatin, rahmat yang melimpah ruah itu, yang melimpah-limpah daripada Allah, kepada siapa yang Allah sebut ni? Kepada Nabi SAW. Kemudian linta lahum, tengok hukum nun mati bertemu dengan tak, bacaan didengung, 2 harakat. Hukumnya apa? Ikhfa haqiqi, 2 harakat dengung. Maksudnya, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Mereka ni siapa dia? Para sahabat dan pengikutmu. Pengikutmu ni siapa? Pengikut Nabi SAW. Maknanya Allah telah memberikan ataupun dengan sebab rahmat Allah kepada Nabi SAW, maka Nabi bersikap lemah lembut kepada para sahabat dan pengikut-pengikut Nabi SAW. Kemudian Allah sambung, walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Walau, nun mati, kunta, nun mati bertemu dengan tak yang macam tadi atas tu, kifat hakiki. Kemudian fazzan. Okey, kita tengok pada tanwin yang bertemu dengan kalau ikut di situ ialah huruf gha. Fazzan, gha di situ, yang mana hukum dia ataupun cara bacaan dia jelas tanpa dengung. Bacaan ataupun hukumnya ialah apa dia? Alif, ha, kha, ain, ghin, ha tu. Yang kita duk sebut 6 huruf tu kan. Hukumnya apa? Izhar halqi. Pandai. Fazzan. Jadi bacaan dia fazzan. Dia bukan fazzan dengung. Tak boleh. Dia baca jelas. Fazzan ghalizal qalbi. Right. Apa maksud dia? Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, walau kunta fazzan, fazzan ni bersikap kasar, ghalizal qalbi, ghalizal qalbi, keras hati. Ni Nabi Allah sebut, kalaulah Nabi ni bersikap kasar, bersikap keras hati, Allah sambung, lam fadhu min haulik. Nun mati ataupun nun mati bertemu dengan fa. Hukumnya ifa hakiki, bacaan dengung. Lam fadhu. Fadhu. Lepas tu apa nama ni? Nun mati bertemu dengan ha. Ha situ yang mana ada sukun di atas nun itu, bacaan dia jelas. Hukumnya apa? Izhar halqi. Tadi ni ada syaddah fadhu wajibur gunnah. Alright, dapat. Okey, maksudnya tentulah mereka lari dari kelilingmu. Ni Allah sebut, kalaulah jika Nabi bersikap kasar dan juga keras hati kepada para sahabat dan pengikut Nabi SAW, maka tentulah mereka lari daripada sisi Nabi SAW. Kemudian, ni Allah nak cerita kepada kita sebenarnya cara Nabi SAW nak memberikan dakwah kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Kemudian, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nun mati ada di situ, anhum tu nun mati bertemu dengan ha. Hukum macam tadi juga, izhar halqi, bacaan jelas tanpa dengung. Wastaghfir lahum, maksudnya oleh itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka, yakni segala mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Wastaghfir lahum, dan pohonlah ampun bagi mereka. Bagi siapa? Bagi pengikut, bagi sahabat Nabi SAW. Jika mereka ada buat salah, jangan bersikap kasar, jangan bersikap keras hati kepada mereka. Kan tapi Allah pesan ataupun Allah sebut dalam surah Ali Imran ini bahawa cara dia maafkan mereka dan minta doa kepada Allah, ampunkan kepada para pengikut ataupun sahabat-sahabat Nabi atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian Allah sambung, wasyawirhum fil wasyawirhum fil tengok hum fi mim mati, ni hukum mim mati pula. Mim mati bertemu dengan fa, apa dia? Ifa syafawi. Ifa syafawi, bacaan dengung, izhar syafawi, izhar syafawi, hum fil wasyawirhum
fil amr. Dia bukan hum. Tak kena. Bacaan jelas. Okey, maksudnya apa? Serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan yang mana Allah sebut tafsirannya peperangan dan keduniaan itu kepada siapa? Sahabat dan juga pengikut-pengikut Nabi. Maknanya Allah suruh maafkan mereka, Allah suruh doakan ampun bagi mereka, dan Allah suruh bermesyuarat dengan mereka. Gitu. Kemudian faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya yakin percaya anak-anak mesti bisa dengar perkataan ini. Selalu kita duk sebut sebagai motivation pada diri kita. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa maksud dia? Kemudian apabila engkau berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tawakal? Berserahlah kepada Allah. Apa maksud tawakal? Mengharapkan Allah memberikan yang terbaik setelah apa yang kita usahakan, apa yang kita rancangkan, apa yang kita planningkan. Gitu cerita dia. Kemudian akhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suruh kita berazam, Allah suruh kita bertawakal kepada Allah sebab apa? Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Allah suka orang yang berserah kepadanya, kembali menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala setelah berdoa, berusaha dan bertawakal. Boleh? Alright, seterusnya kita tengok spektrum ilmu. Lemah lembut perlu diamalkan walaupun ketika berhadapan dengan musuh. Selalu kita jumpa musuh, kita rasa macam nak buat kekerasan, nak buat kekejaman sebab mereka musuh. Tetapi Allah pesan, Allah suruh agama kita beri panduan. Walaupun berhadapan dengan musuh, kita tetap perlu untuk berlemah lembut. Bukan lemah lembut ni maknanya lemah gemalai, buat lembek, bukan yang tu. Maksudnya di sudut beberapa perkara. Kemudian Allah disambung dengan Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima assalam agar memberikan peringatan kepada Fir'aun dengan nasihat yang lemah lembut. Fir'aun ni bukan siapa-siapa, bukan orang biasa. Fir'aun ni yang mengaku Tuhan tu. Akan tetapi Allah suruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun juga dengan nasihat yang lemah lembut, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan kata-kata yang menghina dan sebagainya. Dalil mana? Tengok firman Allah dalam surah Taha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya yang siapa? Kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Itu Allah sebut dalam surah Taha ayat 44. Kemudian ni kita nak tengok apa sifat, apa contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk kita jadikan sebagai panduan hidup kita dalam berdakwah. Yang pertama, Nabi tunjuk pada kita sifat lemah lembut. Bukan lemah gemalai lain. Lemah gemalai ni yang tangan kepok semua, bukan yang tu. Ni lemah lembut. Okey, kita tengok. Rasulullah SAW seorang yang lemah lembut. Dalam bahasa kita mudah faham, orang yang sopan santun. Orang yang orang kata berbudi bahasa. Yang percakapannya melunakkan hati apabila didengarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang yang lemah lembut ni, contohnya tengok, baginda sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi suara yang sesuai walaupun ketika berada di pasar. Pasal apa sebut pasar? Sebab pasar orang duk menjerit-jerit, orang duk bercakap dengan kuat, orang duk bercakap dengan intonasi yang tinggi. Akan tetapi apabila Nabi berada di pasar, Nabi tetap menjaga intonasi, Nabi tetap menjaga tutur kata yang baik. Tidak memarah-marah, tidak melengking-lengking, tidak meninggikan suara di pasar. Itu maksudnya.
Maknanya Nabi ini menjaga tutur katanya. Selain itu, baginda juga membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni memang banyak dah, kita tahu dah. Banyak kejahatan-kejahatan dilakukan kepada Nabi SAW, akan tetapi Nabi membalasnya dengan kebaikan. Oleh kerana itu, kita jadikan Nabi dengan sifat lemah lembut yang Nabi tunjuk ini dalam dakwah kita. Alright, yang pertama lemah lembut. Yang kedua, Nabi seorang pemaaf, dan Allah sebut yang mana ayat yang kita bacakan tadi, Nabi ataupun Allah suruh perintahkan Nabi untuk menjadi orang yang pemaaf kepada para sahabat dan juga pengikut Nabi SAW. Dan inilah sifat, inilah contoh yang boleh kita amalkan juga. Rasulullah SAW juga seorang yang pemaaf. Contoh, baginda memaafkan perbuatan penduduk Mekah yang pernah mencaci dan menghina baginda. Oleh kerana itu, kita nak berdakwah ini, kita nak sebarkan kebaikan ini, semestinya ada cabaran. Semestinya ada orang yang tak suka kepada kita. Mesti orang akan caci maki kita. Mesti orang akan hina kita. Dan apabila kita dapat perkataan yang tak suka, tak seronok itu, apa perasaan kita? Semestinya kita akan rasa kecewa, marah, kan? Namun begitu, Allah ajar kepada Nabi, kepada kita melalui Nabi SAW, apabila kita ditimpa ujian dengan hinaan dan cacian ketika berdakwah, kita kena jadi orang yang pemaaf, orang yang mendoakan kepada orang lain, moga-moga Allah juga memaafkan pada mereka. Itu maksud pemaaf itu, bukan orang yang pendendam. Lawannya pendendam. Jangan jadi orang yang pendendam. Alright, dapat dekat tu. Seterusnya, yang ni sambungan. Antara sifat lain yang Nabi tunjuk kepada kita untuk kita amalkan ketika kita berdakwah, iainilah memohon keampunan untuk orang lain. Bukannya senang. Kadang orang buat tak baik kat kita, tapi kita nak doa kebaikan kepada orang tu, bukan senang. Tapi Nabi buat. Maka kita boleh tunjuk ataupun kita boleh jadikan Nabi sebagai ikutan kita. Orang buat jahat, kita balas kebaikan. Dengan apa? Dengan doa kebaikan untuk dia. Bukan bermaksud orang buat jahat dekat kita, kita kena buat baik tu, kita kena tolong dia sahaja, tak. Dengan doa juga adalah satu kebaikan untuk kita lakukan sebagai membalas kejahatan yang dia lakukan. Dapat dekat tu. Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka pernah menyakiti baginda. Tu, Nabi bukan orang pendendam. Contoh, baginda telah tercedera dalam perang Uhud. Yang mana perang Uhud ketika Nabi bersama dengan para sahabat diambang kekalahan. Apabila Nabi pun terkena serangan-serangan daripada orang-orang kafir waktu tu, peperangan, berdarah Nabi sampaikan nampak bekas-bekas darah di badan Nabi. Nabi pun tercedera, akan tetapi Nabi tidak mendoakan keburukan kepada mereka. Bahkan Nabi doa benar-benar baik kepada kaumnya. Baginda tetap berdoa keampunan untuk kaumnya. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW berdoa, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dia, ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi doa kepada kaumnya, Nabi juga bersangka baik kepada kaumnya. Sungguhnya mereka tak tahu, tak apa, maafkanlah mereka ya Allah. Kita senang nak buat. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita boleh amalkan bersama. Alright. Okay, seterusnya, Nabi juga sentiasa bermesyuarat. Yang mana Allah telah perintahkan Nabi untuk berbaik dengan sahabat dan pengikutnya. Dalam masa yang sama, sentiasa bermesyuarat dalam menentukan apa-apa keputusan. Rasulullah SAW sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperoleh. Dan kita sebagai, contohlah kita sebagai ketua, kita sebagai pemimpin, apabila kita bermesyuarat, kita juga dalam masa yang sama perlu untuk menerima cadangan orang lain. Seperti mana Nabi tunjuk dalam satu peristiwa semasa nak perang Khandaq. Khandaq ialah perang parit. Khandaq tu sendiri adalah parit.
Nabi terima cadangan daripada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali parit semasa perang Khandaq. Kalaulah ni sebut kita lah. Kalau kita lah ketua kan, ada orang bagi cadangan. Nak buat ke tak? Tidak, hang siapa? Aku ketua, akulah kena buat keputusan. Tapi tak, Nabi dengar juga arahan dan Nabi ambil keputusan tu. Nabi ambil cadangan tu sebagai keputusan. Oh, hebat. Hebat. Nah, oleh itu kita follow Nabi. Nah, mesyuarat. Banyakkan musyawarah. Dah usaha dah. Mesyuarat dah. Bersantun sesama sahabat dan juga para pengikut dah, alhamdulillah. Maka yang terakhirnya kita Allah suruh kita buat apa ni? Berazam, tawakal kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW sentiasa berazam dan bertawakal ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan. Maknanya bila kita nak melakukan sesuatu pekerjaan, kita kena ada azam dulu. Azam ni apa? Hasrat, cita-cita, matlamat, visi, misi. Itu maksudnya berazam. Kita ada perancangan, kita ada strategi, kita ada orang kata apa, plan kita kan. Kemudian kita bertawakal, kita berserah kepada Allah. Contoh, Rasulullah SAW bertegas untuk menuju ke medan Uhud setelah bermesyuarat dengan para sahabat, yang mana pada waktu tersebut ada sahabat-sahabat yang tak berapa nak setuju. Tak payah lagi lah kita nak pergi perang. Tapi Nabi tegas juga, jom perang tetap perang. Tengok mana hadis, tengok dalam satu hadis Nabi SAW. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, al-ana innahu laisa linabiyyin iza labisa la matahu ay yad'aha hatta yuqatila. Sekarang al-an Nabi sebut al-an. Oh, tegas, ayat tegas ni. Innahu laisa linabiyyin iza labisa, sungguhnya tidak mungkin bagi seorang nabi apabila pakai baju perang, labisa la matahu, membukanya kembali sehingga dia berperang, ay yad'aha hatta yuqatila. Oh, tu Nabi sebut semangat Nabi. Dah buat keputusan, dah buat plan, perancangan, maka kita kena teruskan. InsyaAllah serah kepada Allah. Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Kita kata nak risau kan, usaha pagi petang siang malam, lena tak cukup, makan tak lalu, tidur tak basah, tidur tak lena, makan tak lalu, tadi Ustaz sebut dah kan, mandi tak basah. Tapi kita dah berazam, kita dah berusaha, serah kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri yang terbaik kepada kita, insyaAllah. Nah, right. Okay, seterusnya pengajaran ayat. Apa yang kita boleh dapat melalui ayat yang kita bacakan sebentar tadi? Kita sebagai umat Islam hendaklah yang pertama bersifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita sebagai orang kata ejen membawa nama agama Islam itu, orang yang bukan Islam akan melihat kita sebagai contoh, sebagai orang kata apa, model bagi agama Islam itu sendiri. Jika baik amalan kita, baik tunjuk contoh kita kepada orang lain, maka orang akan mudah mendekati kita dan secara langsung orang akan menjadikan kita sebagai orang kata apa, platform untuk lebih dekat dengan Islam dan insya-Allah bersama dengan perjuangan Islam. Gitu. Kita kena sikap lemah lembut. Kalau kita duk kasar dengan orang, cakap pun maki hamun kan, menjerit-jerit pula dengan suara yang tak sesuai diucapkan, Allahumma salli ala Muhammad, perkataan-perkataan pun yang tak baik, macam mana orang nak kata dekat dengan Islam ni kan? Dia kata Islam apa ni, kasar, cakap pun teruk ya Allah. Jadi orang akan tengok kita. Jadi itu sikap lemah lembut. Alright, yang pertama. Yang kedua, memupuk sifat pemaaf, kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Perpecahan yang berlaku banyak di kalangan umat Islam kini, asalnya ataupun puncanya adalah datang daripada sifat ataupun sikap dendam yang ada dalam diri. Sikap tak puas hati, sikap hang tak kena, aku saja yang kena. Jadi Nabi dah ajar kepada kita ataupun Allah perintahkan kepada kita, jadilah orang yang pemaaf. Orang salah macam mana kepada kita pun jangan kita simpan dalam hati.
Kerana bila kita jadi orang yang pendendam, orang yang tak suka kepada orang lain, itu akan menyebabkan perpecahan dan menyebabkan diri sendiri akan tidak syok, tak selesa. Maka cara nak jadikan diri kita sebagai orang yang bahagia, iaitulah memaafkan orang lain. InsyaAllah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, memohon ampun untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Kita doa keampunan untuk orang lain. Nabi pernah menunjukkan contoh orang yang jahat buat kepada Nabi, tetapi Nabi doa kebaikan untuknya. InsyaAllah, jadi itu kita doa baik-baik saja untuk orang lain. Jangan doa kecelakaan untuk orang lain. Buat apa? Doa baik-baik. InsyaAllah yang baik-baik akan datang balik kepada kita. Doa dakwah yang terbaik, Allah akan mudahkan urusan dakwah kita. Okey, yang keempat, mengamalkan mesyuarat dalam organisasi agar keputusan terbaik dapat dicapai. Benda penting apabila berorganisasi. Ustaz yakin percaya dalam online kita ni ada yang suka orang kata berpersatuan, berkelab, organisasi dan sebagainya. Mungkin ada jadi ketua, mungkin jadi penolong, SU, bendahari kan, AJK, tukang baca ayat ke, tiba-tiba kan, tukang kutip bola ke, ada. Jadi apa yang penting iaitulah nak dapat keputusan yang baik, kena mesyuarat. Jangan pakai kepala sendiri. Jangan pakai akal sendiri. Kita kena mesyuarat. Kita kena bincang. Kita kena dapatkan keputusan yang terbaik. InsyaAllah, keputusan daripada perbincangan dan musyawarah ini adalah sesuatu yang disepakati dan dapat dijalankan oleh semua orang. Sebab tu kalau kita buat keputusan sendiri, orang lain yang tak selesa atau tak setuju dengan kita, dia payah sikit nak amal. Jadi kita kena bermesyuarat. Seterusnya, berazam untuk melaksanakan segala keputusan mesyuarat yang telah disepakati. Maksud berazam ni apa? Dengan penuh pengharapan. Kita kena buat keputusan mesyuarat itu dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jangan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Batuk yang tepat basuh kaki tu kan, lepas tok gitu, tak tok balik kat tempat dia, buat halal-balai. Tak mahu. Kita kena berazam untuk melaksanakan keputusan itu dengan paling baik. Alright, yang kelima. Yang keenam, bertawakal. Dah selesai, dah kita buat usaha dah, doa dah, insyaAllah, tawakal. Tawakallah kepada Allah, kerana hanya kepada Allah SWT diserahkan hasil daripada segala usaha yang telah dilakukan. Moga-moga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Allah berikan kejayaan, Allah memberikan orang kata apa yang kita harapkan, itu hasil yang paling mantap, paling padu, paling hebat, insyaAllah. Alright, wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Pelajaran 7, kesantunan dakwah Rasulullah SAW tingkatan 2. Okey, jadi alhamdulillah selesai perkongsian kita bersama dengan abang-abang kakak-kakak tingkatan 2 pada hari ini. Okey, boleh kita sama-sama tulis di bawah apakah kesimpulan yang boleh kita dapat daripada perkongsian kita pada hari ini, ataupun tajuk kita pada hari ini, kesantunan dakwah Rasulullah SAW, yang boleh kita kongsikan bersama sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan lupa tulis di bawah. Dan insyaAllah sebelum kita berpisah, terima kasih kepada semua atas tontonan, atas sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe channel Ustaz ini. InsyaAllah kita kongsi-kongsi sebar-sebar kepada yang lain, moga-moga bermanfaat. Jadi kita jumpa lagi di lain pertemuan. Allahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.